rujuk kepada buku PBD keluaran kedua tahun 2019. Okey, PBD ataupun PBS, nama lama dia adalah Pentaksiran Holistik, yang ada dua kategori, akademik dan bukan akademik. Ini dia punya perincian. Okey, ini gambar rajah dia, yang mana kita akan pergi kepada pentaksiran sekolah ataupun PBD. Yang mana pentaksiran pusat ini peperiksaan awam dan sebagainya. PAJSK, yang mana dalam PAJSK ada ujian segak, ada aktiviti kokurikulum, dan pentaksiran psikometrik adalah bawah di kaunseling. Jadi kita akan pergi pada pentaksiran sekolah ataupun PBD, pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah, penentuan tahap penguasaan murid yang melibatkan SP, standard prestasi dalam DSKP. Jadi saya harap cikgu-cikgu ada DSKP untuk rujukan, kerana saya akan banyak merujuk kepada DSKP, okay, untuk penilaian. Okay. Kemudian selain SP, dia ada SK dan SP. Saya short form, SK standard kandungan dan standard pembelajaran SP. SK itu adalah pernyataan spesifik yang murid perlu ketahui dan boleh lakukan. Itu kita kena dapat bezakan. Tahu dan boleh. Dan manakala SP, standard pembelajaran, kriteria ataupun indikator ataupun kaedah kita nak melihat kualiti PNP kita tu, PDPR kita itu berjalan ataupun tidak dengan berkesan. Manakala yang terakhir sekali adalah standard prestasi, SPI ataupun TP, tahap penguasaan 1 hingga 6, yang mana menunjukkan sejauh mana murid menguasai sesuatu topik yang kita ajar. Jadi di bawah PBD dia ada SP yang kita ambil daripada DSKP. Kemudian ada SK, SP dan SPI. Itu dia punya short form dia ataupun kata panjang dia kita boleh rujuk di sini. Okey, pendahuluan ataupun panduan. Panduan PBD ini memberi kefahaman, membantu mentadbir sekolah, guru melaksanakan pentaksiran untuk perkembangan dan keberkesanan. Ini sebagai panduan PBD. Yang mana ada sekolah yang melakukan PBD ini secara tidak terlalu mengambil serius. Yang mana last minute baru dia nak laksanakan PBD. Jadi secara tidak langsung pentaksiran kita itu tidak terlalu berkesan untuk proses kelas kita. Jadi panduan ini membantu guru menentukan kaedah, melaksanakan pentaksiran, pertimbangan dan tindakan susulan. Okey, ini panduan untuk membantu guru. Konsep. Jadi konsep PBD ini adalah berterusan. Kita kena faham maksud berterusan. Bermaksud bermula sekolahnya dibuka, sudah berjalan PBD ini sepatutnya pada awal tahun. Yang mana dia melibatkan perkembangan, kemajuan, kebolehan, penguasaan. Dan seterusnya mengumpul dan menganalisis serta refleksi ataupun feedback daripada kita punya kelas. Jadi pelaksanaan PBD betul akan memberi gambaran jelas tentang penguasaan murid terhadap SP yang ditetapkan. Dan seterusnya kita akan maklumat tersebut membantu pihak sekolah dan ibu bapa merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan murid dan sebagainya. Jadi guru memainkan peranan penting yang mana menentukan objektif berdasarkan SP. Selepas ini kita akan lihat contoh berdasarkan SP standard pembelajaran yang hendak ditaksir, merancang dan membina instrumen pentaksiran, melaksana mentaksir rekod dan sebagainya. Ini peranan guru. Dan seterusnya PBD juga bertujuan. Ada dua kaedah pentaksiran di sini, formatif dan sumatif. Yang mana formatif untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran, sumatif tentang pembelajaran. Jadi di sini ada 3 perkara. For learning, as learning and off learning. So kita lihat satu persatu. Jadi ini perincian gambaran pentaksiran bilik darjah. Untuk pembelajaran formatif, mentaksir perkembangan. Maksudnya perkembangan berterusan sepanjang PDP itu berlangsung.
Formatif yang kedua sebagai pembelajaran, berterusan juga mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran, dan yang terakhir tentang pembelajaran di akhir tajuk ataupun sumatif. Ini dia punya gambaran dia. Jadi kita akan lihat untuk pembelajaran di bawah formatif. Pentaksiran untuk pembelajaran dikategorikan ataupun dirujuk sebagai pentaksiran formatif. Sebahagian daripada proses. Kaedah ini juga ditaksirkan sebagai diagnostik. Ataupun kita cakap screening test. Contohnya aktiviti apa? Soal jawab. Contoh hari ini kita nak mengajar topik tarian inang. Contohnya tarian inang tingkatan 2. Okey, so kita keluarkan sesi soal jawab dulu. Ini saya ambil gambaran dalam kelas bersemuka dan tidak bersemuka ataupun PDPR. Jadi contoh soal jawab. Okey, contoh kita buat soal jawab. Jadi ada antara murid yang ada pengalaman sebagai penari di sekolah rendah contohnya, ataupun ada yang suka melihat TV, movie dan sebagainya. So itu soal jawab, kita nak melihat pengetahuan sedia ada tu. Itu untuk pembelajaran. Salah satu ataupun sebahagian daripadanya. Seterusnya sebagai pembelajaran. Ini yang kedua. Murid membuat refleksi dan menilai perkembangan. Ini membolehkan mereka belajar dan menyedari apa yang mereka patut kuasai. Sebab itu apabila kita nak memulakan sesuatu topik berdasarkan buku teks, di buku teks ada SK dan SP yang mana dirujuk melalui di SKP. Kita kena maklum kepada murid bahawa ini SK dan SP yang perlu kita capai. Jadi murid secara tidak langsung dia ketahui ataupun tahu apa yang mereka perlu kuasai. Jadi di sini dia pecahkan kepada kendiri dan rakan sebaya. Okey, kendiri dan rakan sebaya. Jadi apakah contoh pentaksiran sebagai pembelajaran? Contohnya peta konsep, mind map dan sebagainya. Nota ringkas. Kita nak lihat sejauh mana mereka faham. Mereka dapat taksir ataupun pindahkan maklumat daripada buku teks dan bina dalam bentuk peta minda, lukisan dan sebagainya yang kreatif. Kerana ada pelajar ini dia suka melukis. Tetapi dia tidak tahu bagaimana dia nak pindahkan maklumat itu dalam bentuk lukisan. Jadi di situ kita lihat sejauh mana mereka dapat cipta sesuatu. Jadi pentaksiran ini menggalakkan pemikiran. Metakognisis untuk memberi peluang belajar dan memikirkan cara. Kita bagi peluang dia. Seterusnya kita tengok pada kendiri. Kendiri menilai kerja mereka sendiri. Kendiri ya. Jadi pentaksiran ini kaedah pentaksiran berkesan pada akhir tempoh. Kaedah pentaksiran ini menggalakkan murid melibatkan diri dan bertanggungjawab dan memupuk minat. Jadi selalunya kita lihat respon kelas-kelas yang ada pelajar yang tidak berminat ataupun ada pelajar yang kurang berminat dalam kelas PJPK selalunya. Contohnya kita nak buat tarian, ada yang malu, ada yang segan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak memupuk minat mereka itu? Melalui pentaksiran kendiri. Jadi kita cadangkan kepada mereka bahawa contohnya buat video rakam ataupun buat simulasi depan cermin biar mereka lihat diri mereka. Ada pelajar yang malu, takut orang lain ataupun rakan lain yang melihat. Jadi biar mereka bina keyakinan diri. Itu kendiri, secara kendiri. So ini bentuk-bentuk pentaksiran kendiri, rancangan diari mingguan murid, soal selidik, portfolio, pemakahan kriteria tertentu. Jadi pentaksiran kendiri ini kita kena perlu bagi mereka panduan pentaksiran. Apa yang mereka perlu capai dan bagaimana mereka perlu capai. Jadi mereka buat secara kendiri. Kita tengok sejauh mana mereka dapat menilai diri sendiri. Dan di situ kita akan lihat ada pelajar yang mampu, ada pelajar yang tidak mampu. Jadi di situ kita dapat bezakan. Itu pentaksiran kendiri. Jadi pentaksiran rakan sebaya secara berkumpulan atau berpasukan, kaedah ini meningkatkan motivasi murid, melahirkan rasa kepercayaan. Di samping itu membolehkan guru menilai murid dari segi
komunikasi dan sosialisasi. Contohnya pembentangan, aktiviti yang berkumpulan, lakonan dan sebagainya. Itu pentaksiran rakan sebaya. So, dan akhir sekali pentaksiran tentang pembelajaran yang mana kategori sumatif, pembentangan hasil projek. Sebagai contoh yang selalu saya buat, saya akan mengajar mereka terlebih dahulu sehingga habis tajuk dan saya akan bagi ikut kumpulan secara individu ataupun berkumpulan untuk membentang berdasarkan topik yang telah kita bagi. Maka di situ kita akan lihat bagaimana mereka dapat melaksanakan tugasan itu. Itu antaranya tentang pembelajaran, pembentangan hasil projek. Jadi ini banyak kepada secara teori. Selepas ini saya akan tunjuk dia punya contoh-contoh dia. So objektif melalui PBD, guru dan murid. Guru dapat menguasai, mengesan ataupun diagnostik, screening, pengetahuan sedia ada, mengesan perkembangan, kekuatan, kelemahan, keberkesanan PDP, rancang, ubah suai dan menambah baik, serta menjalankan tindakan susulan. Murid pula dia dapat mengesan perkembangan diri, kekuatan, kelemahan dan pencapaian pembelajaran. Jadi ini objektif PBD sebenarnya. Secara tidak langsung PBD ini sebenarnya dinamakan baru sebelum PBS. Sebelum ini PBS. Jadi penilaian ini secara berterusan. Ini ciri-ciri utama. Ada 9 ciri. Yang pertama dirancang oleh guru. Ini kita sedia maklum. Guru merancang, melaksanakan PDP. Bersistem. Maksudnya ada sistem. Ada tugasan, ada perekodan, ada penilaian, ada pembentangan susulan, tindakan susulan. Itu bersistem. Jadi flow itu kita dapat lihat di manakah flow-flow ataupun sistem ataupun bahagian mana yang tidak berkesan. Contohnya di bahagian pembentangan tidak lancar. Jadi kita boleh dapatkan tindakan susulan. Formatif dan sumatif. Tadi saya telah terangkan. Pelbagai kaedah berasaskan kriteria. Kriteria ini kita ambil daripada SK, SP, SPI yang ada di dalam di SKP sebagai rujukan kita. Itu dokumen standard kurikulum. Okay. Jadi ini yang selebihnya menekankan perkembangan individu. Jeris perkembangan secara menyeluruh, holistik, tindakan susulan dan menggalakkan pentaksirakan diri dan pentaksiran rakan sebaya. Yang 9 ni pentaksirakan diri dan rakan sebaya. Kerana apa? Kita nak melahirkan pelajar yang mampu mentaksir ataupun berdikari, belajar sendiri. Yang mana PJPK ini adalah pendidikan yang luas. Di dalam bilik darjah pun ada, di luar bilik darjah pun ada. Maka dia amat menyeluruh dia punya ruang itu. Jadi secara tidak langsung melalui kelas PJPK ini kita melatih. Ada pelajar yang saya latih sebelum ini yang mana ujian segak yang kita setiap tahun kita kena buat 2 kali. Dan PKP ini kita ada had dia. Jadi ada pelajar yang saya latih untuk menjalankan dan mengorganisasikan ujian segak. Jadi tidak semua pelajar yang mampu untuk mengorganisasi ataupun mengawal rakan mereka untuk menjalankan ujian segak. Jadi pelajar-pelajar ini yang terpilih ini, kalau dikategorikan dalam tahap penguasaan, mereka mendapat tahap 6 ataupun TP6. Yang mana mereka dapat mengorganisasi sesuatu tugasan. Itu contohnya menggalakkan pentaksiran diri. Itu antaranya ujian segak. Jadi apakah aspek yang ditafsir? Melalui PBD, pelbagai aspek ditafsir: kecerdasan, emosi, sasiah, kognitif, afektif dan psikomotor. Ini contoh-contoh aspek yang ditafsir. Pengetahuan dan sebagainya. Okey, ini kita akan teruskan kepada TP ataupun SPI. Pelaksanaan PBD melibatkan tahap penguasaan TP1 hingga TP6. Okey, bagi setiap murid merujuk kepada SP. Dinyatakan dalam di SKP setiap mata pelajaran. Jadi kita akan teruskan lagi. Tahap penguasaan, terdapat 6 tahap penguasaan TP1 hingga TP6. Yang disusun secara hierarki, mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai, taksonomi, kognitif, psikomotor dan afektif.
Okey. Guru perlu menyelesaikan PDP bagi suatu kelompok bidang, tema ataupun kemahiran dalam SK dan SP sebelum menentukan TP. Sebelum. Jadi kita nak jelas sebelum. PDP guru berdasarkan SK dan SP. Ini panduan kita SK dan SP. Manakala SPI itu indikator TP murid tersebut. Okey. Setiap TP yang ditafsir secara generik dalam mata pelajaran memberi gambaran holistik. Tahap penguasaan minimum kerana di sini saya bulatkan 3. Nanti kita akan lihat apakah TP3 ni sebenarnya. Dia cakap tahap penguasaan minimum 3. Pada tahap ini murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksana kemahiran atau tugasan. TP3 adalah TP maksimum, minimum. Maaf ya. Di samping itu, guru perlu membuat perancangan mengembangkan lagi potensi murid untuk TP seterusnya, TP4, 5 dan 6. Yang mana di TP4, 5 dan 6 ni kita dah bagi ruang dan peluang kepada mereka untuk meneroka ataupun menjalankan aktiviti dengan pemantauan kita. Yang mana TP4 dan hingga TP6 ini selalunya bagi saya di sekolah ni kebanyakan ada pelajar-pelajar yang aktif dalam sukan selalunya. Walaupun mereka kelas belakang tetapi aktif sukan mereka dapat implement dalam kelas itu. Jadi sekiranya melakukan kemahiran, mereka antaranya orang yang boleh melakukan bahagian kemahiran. Sekiranya bahagian teori, pelajar yang lain. Jadi kita bagi ruang dan peluang kepada mereka. Guru hendaklah menentukan TP dengan merujuk SP yang telah saya nyatakan tadi. Guru juga digalakkan untuk merekod. Jadi borang transit PBD ni saya rasa guru-guru di sekolah ada. Borang transit PBD ni maksudnya borang rekod yang kita simpan dalam RPH. Fail RPH ataupun ERP dan sebagainya. Borang transit, borang rekod perkembangan murid mengikut topik tersebut. Setelah borang ini lengkap, penggal 1 dan penggal 2 kita akan rekodkan secara keseluruhan dalam template pelaporan PD. Yang mana template ini yang dirumuskan di dalam ini. Jadi dua benda ini borang transit, borang rekod, kemudian kita masukkan data ini ke dalam template pelaporan. Yang mana template pelaporan ini dia secara umum. Contohnya kemahiran diambil mana-mana topik kemahiran, kita masukkan yang tinggi pelajar itu boleh dapat. Jadi kita pilih yang terbaik untuk kita masukkan di template pelaporan. Sebab contohnya di kemahiran dia banyak. Menari ada, kemahiran sukan permainan ada. Jadi kita pilih yang terbaik, kita masukkan. Jadi sekiranya guru ada boleh scan, guru boleh scan dulu QR code ni. Ini contoh tarian yang dibelajar di tingkatan 5. Guru boleh scan dan lihat apa tarian Bhangra. Tarian Bhangra. Boleh dapat scan ke tu? Saya pun tak tahu. Saya cakap ni sebab saya tak boleh nak tengok soalan dan sebagainya. Okey, boleh. So itu contoh. Dan apa yang saya buat ni saya tidak dapat apply dengan student saya. Saya syok sendirilah maksudnya. Sebab di sini memang ada had sangat untuk internet. Saya pernah buat Google Meet, 1 ataupun 2 orang saja boleh masuk. Dia berbeza dengan keadaan cikgu di sana. Jadi saya punya perkongsian ini minimum keperluan lah. Saya tidak dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih sebab di sini kekurangan dia. Jadi itu dia punya sedikit detail berkaitan PBD. Sebab selepas ini saya akan tunjuk contoh bagaimana kita nak menilai, bagaimana kita nak memberi tugasan berdasarkan TP yang telah dinyatakan dalam DSKP.
Okey, jadi saya teruskan sekiranya tiada soalan. Okey, jadi saya pilih topik, saya ambil mana-mana topik je. Saya ambil tingkatan 5 lah dulu. Yang mana tingkatan 5 ni baru tahun ini dijalankan. Okey. Ini topik kemahiran tarian saya ambil. Okey, ini contoh yang dia ada dalam DSKP. Ini SK yang saya nyatakan tadi, ini SP. Jadi dua perkara ini menjadi panduan dalam guru melaksanakan, merancang PDP. Dan ini contoh langkah-langkah catatan yang benda ini semua ada di dalam buku teks. Jadi ini dia punya pengetahuan kognitif. Yang tadi kemahiran. Ini afektif. Jadi 3 komponen utama, psikomotor, kognitif dan afektif dalam bidang kemahiran. So ni dia ada SK, SP. Jadi guru boleh pilih yang mana dia nak. Okay, jadi kita tengok kepada TP. Yang mana TP ini sebenarnya yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi ini SP untuk tarian, topik tarian kemahiran. Jadi kita lihat TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya harap cikgu boleh nampak walaupun dia sedikit kecil sebab saya ambil daripada DSKP ni. Jadi kita lihat TP 1. Boleh meniru. Maksudnya dia boleh meniru. Kita bagi tayang video. Contoh okey hari ni tarian Bhangra ataupun Farapera. Okay, kita tayang video pendek. Dia tiru pun dah dapat satu. Tiru je dulu. Sebab di sini dinyatakan boleh meniru. Okay. Itu TP1. So contoh aktiviti tayangan video. TP2. Boleh melakukan dan menerangkan. Dia upgrade sikit. Bila dah naik TP2, dia dah boleh melakukan, dia terangkan pergerakan. Diterangkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Itu dah TP2. Maka bila dia dah buat, dia terangkan. Okey, ini pergerakan lokomotor, ini bukan lokomotor. Dia dah dapat menerangkan, baru dapat TP2. Dah TP1, TP2, maksudnya dia dah dapat lakukan, dia dah kenal itu pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor. Dan seterusnya, TP3, aplikasi. Aplikasi tarian, pengetahuan, kemudian konsep pergerakan yang digunakan. Dia aplikasi. Jadi dia dah tiru tarian di sini. Jadi ini mula-mula dia tiru dulu. Okey dah. Lepas tu dia kenal. Pergerakan ini lokomotor. Bukan lokomotor dan konsep pergerakan. TP3. Dia dah aplikasi pengetahuan tu untuk melakukan tarian dan persembahkan secara asas. Jadi 1 dan 2 ikut lagi. Nombor 3 dia dah buat short video. Dia rakam dia punya tarian pendek yang asas dulu. Jadi kita akan lihat di situ. Dapat tak dia punya persembahan tu sama tak ataupun dapat tak dia meniru dan sembahkan balik secara asas. Kemudian yang keempat boleh melakukan dengan betul dan seragam. Yang keempat inilah kita dah upgrade sikit. Yang mana 1, 2, 3 ni, 3 ni minimum. Minimum tahap penguasaan minimum. Maksudnya pelajar ini sudah dapat melakukan persembahan secara asas. So minimum dia punya penguasaan TP dia. Lepas tu kita upgrade sikit, kita naikkan sikit TP4 boleh melakukan dengan betul dan seragam. Dengan masukkan elemen muzik. Okay. Dan seterusnya 5 ada pakaian, ada prop muzik yang sesuai. Dan yang keenam persembahan dan penilaian. Yang mana 4 dan 5 ni dia dah dalam persediaan untuk mempersembahkan satu tarian. Dengan ada elemen muzik, ada elemen prop pakaian yang bersesuaian. Dan yang terakhir sekali, dia menilai. So ini contoh aktiviti yang boleh kita buat. Jadi dalam PDPR tadi yang mana sesi satu tadi banyak aplikasi ataupun banyak contoh-contoh aktiviti kita boleh masukkan. Yang mana tadi saya tertarik dengan Flipgrid tadi, contoh Flipgrid. Jadi kita boleh guna medium Flipgrid ataupun kalau guru yang menggunakan Google, guna Google Classroom ataupun banyak lagi medium-medium yang kita boleh share video tu. Okay, video satu. Okay, contoh hari ni, okay, tiru dulu. Lepas tu terangkan dulu. Lepas tu, okay, rakam video masing-masing dalam durasi 30 saat, 1 minit. Jangan panjang-panjang sangat. Pendek supaya mereka dapat pergerakan asas itu. Okay, kemudian, okay,
pada sekian-sekian tarian kita akan melakukan persembahan. Jadi apabila tarian ini bagi saya, sebelum ini saya ajar tarian Zapin, Inang dan sebagainya, Ngajat, Sumazau. Yang mana video itu saya selalu menggunakan diri saya sebagai model. Yang mana itu salah satu motivasi untuk kita menarik minat pelajar tersebut untuk melakukan. Yang mana secara bersemuka contohnya saya akan tunjukkan, okey ini tarian Inang, saya akan lakukan dulu. Dan sebelum kelas saya akan belajarlah dulu tarian tersebut. Walaupun agak sukar tetapi saya akan cuba belajar. Dan saya akan tunjukkan, okey ini walaupun kita buat itu murid ada senyum, ada ketawa, ada yang kita pun rasa betul ke tidak ni. Tapi itu salah satu kaedah kita nak menarik minat. Jadi untuk tarian ini contohnya, guru boleh lakukan rakaman. Walaupun tak sehebat dalam buku teks ataupun tak sehebat yang sebenar, tetapi kita tunjuk pergerakan asas. Yang mana apabila melibatkan tarian ini, dia punya langkah itu kita kena tekankan. Lenggok badan, kelembutan itu tambahan. Tetapi punya pergerakan L, C, depan, belakang, kiri, kanan itu yang penting. Boleh melakukan. Bila dah mahir, itu bonus ataupun kelebihan bagi pelajar tersebut. Ini yang melibatkan tarian ataupun kemahiran pergerakan berirama. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada contoh sukan dan permainan. Yang mana saya ambil di sini bola keranjang. Jadi ini dia punya skate SP, psikomotor. Ini kognitif, pengetahuan, afektif, pengurusan dan sebagainya. Jadi kita lihat kepada SP dia. Standard prestasi dan tahap penguasaan. Jadi ini untuk sukan dan permainan pula. Yang pertama tadi melibatkan pergerakan berirama, tarian. Jadi apabila sukan dan permainan, kita ada kekangan dari segi peralatan. Jadi kita lihat satu persatu tafsiran dia. TP1 boleh melakukan. TP2 boleh melakukan strategi. Jadi contoh, yang pertama kita tayang dulu video pendek. Okey, tengok video dan lakukan dulu. Kita nak lihat, dapat tak mereka lakukan? Itu boleh melakukan, baru dapat TP1. Okey cikgu, saya dapat ini senang. Jadi TP1 memang sebenarnya senang. Maksudnya pergerakan yang asas itu. Dia boleh meniru, boleh melakukan, itu dah dapat TP1. TP2 strategi pula. Dan maklum balas. Okey, lakukan strategi menyerang dan bertahan. Okey, dia tengok video, lepas tu dia tengok yang mana strategi, yang mana bertahan, dia tiru. Masih lagi dalam fasa meniru. TP1, TP2. Kemudian TP3 tahap minimum, diaplikasi konsep pergerakan yang sesuai. Jadi 1-2 dia dapat meniru pergerakan, strategi bertahan dan menyerang. Dan yang ketiga, kita tayang video, lepas tu okey, apa strategi yang sesuai untuk kaedah ini ataupun video ini. Kita buat penyoalan pada mereka. Aplikasi strategi. Boleh mengaplikasi, dah dapat dah TP3 minimum. Maksudnya mereka lihat video ini, oh ini strategi serangan. Jadi apa kaedah kita nak bertahan? Jadi mereka dapat sudah aplikasi. Cukup sampai di situ. Baru TP3. Lepas tu kita upgrade sikit. TP3 dah minimum. Jadi 456 kita lihat 456. Jadi apabila 456 boleh melakukan strategi menyerang, betul dan sebagainya. Persembahkan video strategi dalam situasi permainan. Sebagai contoh, kita bagi video pendek strategi serangan. Okey, murid-murid, cuba rakamkan video apa yang sesuai untuk kita strategi bertahan untuk video ini. Kita bagi strategi serangan dalam video dan murid perlu sembahkan apakah strategi bertahan yang sesuai. Jadi mereka pilih, oh ni strategi serangan, jadi apakah strategi yang sesuai. Jadi mereka memikir, merancang dan mereka lakukan dan rakamkan dalam short video ataupun video yang pendek. Ataupun mereka cari di YouTube link dan sebagainya. Okey, ni video yang sesuai untuk video ini. Jadi mereka dapat melakukan ataupun dapat merancang strategi yang sesuai. Itu TP4. TP5 dan 6 boleh merancang dah. Ini upgrade sikit daripada TP4. Tengok video ini, okey dah tahu. Okey, ini bagaimana? Apakah strategi yang sesuai? Apabila
pihak lawan menggunakan strategi ini, apakah strategi bertahan yang sesuai. Jadi dia dapat merancang. Jadi kita dah wujudkan satu keadaan perbincangan di situ. Ibarat TP5 dan 6 ini, pelajar itu sudah menjadi jurulatih ataupun perancang strategi ataupun kapten. Jadi apabila dah dapat, di situ kita lihat bagaimana mereka mengolah pengetahuan yang sedia ada, berkomunikasi, yang mana lagi bagus, yang mana lagi bagus, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Jadi kita dapat di situ. Walaupun apa yang mereka sembahkan, apa yang mereka cakap itu macam masa tidak sesuai, tetapi kita bagi semangat, oh ini bagus. Kenapa dia cakap begitu? Ataupun apa tujuan, ataupun apa sebab pelajar dia pilih strategi itu. Jadi dia ada sebab dia. Jadi kita dapat melahirkan kemahiran berkomunikasi antara dua hala. Dan yang terakhir, melalui refleksi dan penambahbaikan, penilaian dan etika sukan. Jadi ini yang melibatkan kemahiran. Jadi untuk pelajar, untuk guru yang mengajar PGP dan sebagainya, yang melibatkan sukan permainan, kita tidak nak melahirkan pelajar itu hebat. Kita nak melahirkan pelajar itu boleh melakukan. Boleh melakukan dengan pelbagai kaedah. Contohnya TGFU ataupun tadi banyak ada 8 kaedah yang telah diterangkan tadi. Fun game, praktikal, kahut dan sebagainya. So itu kaedah-kaedah yang boleh kita guna untuk menarik minat. Kita ubah suai, hari ini kita nak game pula. Jadi kita bagi game. So kita tengok sejauh mana pelajar itu dapat merancang. Contoh, okey hari ini kita akan, contoh di kata 5 ada rugby, ada bola keranjang. Okay, jadi hari ini kita nak merancang satu strategi dalam permainan rugby. So masing-masing akan mengutarakan, okey strategi ni. Akan memilih strategi masing-masing. Why? Kenapa mereka memilih strategi ini? Jadi kita melahirkan satu keadaan perbincangan. Jadi sasaran kita untuk belajar itu boleh melakukan. Apabila mereka dapat menjadi seorang atlet, itulah bezanya jurulatih dan guru. Guru itu akan melahirkan pelajar yang boleh melakukan. Apabila jurulatih yang boleh itu dia upgrade. Boleh tu kemahiran upgrade, dia akan upgradekan yang boleh. Melatih pula. Itu berbeza. Jadi minimum tahap penguasaan 3. Jadi boleh melakukan kemahiran-kemahiran asas. Jadi itu untuk kemahiran sukan dan permainan. Jadi kita akan lihat kepada rekreasi dan kesenggangan. Ini tidak banyak. Jadi saya pilih ikhtiar hidup. Sebab ikhtiar hidup yang mudah untuk kita lakukan di rumah. Contoh TP1 dan 2 ni. Boleh mengumpul bahan semula jadi. Senaraikan peralatan asas. Jadi kita senaraikan peralatan asas yang mudah didapati di rumah. Contohnya apa? Mancis ke, apa-apa yang sesuai untuk ikhtiar hidup. Kemudian 2, menjelaskan cara menghidup. Dia bentangkan dulu. Okey, ini senarai peralatan yang sudah saya dapat di rumah. Dia bentangkan. Okey, ini untuk apa? Ini untuk apa? Jadi dia bentangkan dulu. Apabila dah masuk TP3, dia aplikasikan pengetahuan itu untuk menggunakan kemahiran yang diperlukan. Jadi peralatan sudah ada. Okey, jadi peralatan ini kita akan cuba hidupkan api. Dia cuba hidupkan. TP ketiga. Kemudian TP4 dah praktikal dah. Dia cuba hidupkan api dan membakar. Memanggang, merebus dan sebagainya. Itu TP4. TP5 dan TP6 dia ubah suai. Dia pula nak buat jenis makanan lain pula. Dalam buku teks tidak dinyatakan resepi ini sekian-sekian. Dia nak upgrade, dia nak ubah suai menu yang lain. Tetapi dengan kaedah yang sama. So dia dah naik TP5. Dan TP6 dihasilkan video. Okay, hari ini video ayam bakar guna buluh contohnya. Ataupun masak nasi guna buluh. Jadi dihasilkan video pendek. Peralatan-peralatan dia. Ibarat kita buat rancangan memasak. Itu contoh aktiviti. Dah dapat TP5 dan 6. Tetapi apabila melibatkan keselamatan, kita kena selalu tekankan. Apabila melibatkan api, bahan-bahan yang tajam ini, kita tekankan. Sebab itu di sini dia ada afektif, keselamatan, pengurusan dan sebagainya. Kita nilai di situ.
Jadi ini yang melibatkan rekreasi dan kesenggangan. Jadi kita tengok kepada kecergasan. Bagaimana penilaian dalam kecergasan. Okey, kecergasan saya ambil senaman sebab senaman ini yang boleh kita lakukan di rumah. Jadi TP1 dan TP2, kita lihat TP1 2 dulu. Boleh melakukan. Kita bagi video, okey, dia buat dapat. Dah boleh buat dah, cukup. Okey, hari ni kita tunjuk video push up, tekan to B ataupun sit up. Okey, dia dapat buat dah. Dapat TP1. Kemudian TP2 dia menjelaskan. Dia buat dan dia jelaskan. Fit ataupun prinsip latihan. Justifikasi. Okey, baru TP2. Dia dah buat, dia jelaskan pula. TP1 dia buat dulu. Oh, dia buat dulu. TP2 dia jelaskan. Apa kebaikan pula kita buat push up ini. Tu baru TP2. Kemudian TP3. Dia aplikasikan prinsip tu dalam melaksanakan senaman. Jadi dia dah aplikasikan fit secara detail. Jadi nombor 1, okey buat. Nombor 2, dia buat dan terangkan. Okey, ini untuk secara umum. Oh, ni untuk kebaikan dan sebagainya. Nombor 3, dia masukkan fit itu, aplikasi prinsip fit dalam penerangan dia secara detail lebih mendalam. Apabila yang keempat, dia dah boleh melakukan aktiviti mengikut fit yang betul dan mengikut kemampuan yang betul. Maksudnya dia dah sudah ikut peraturan dia. 1, 2, 3 masih lagi dalam proses nak melakukan, nak belajar. 4, 5, 6 dalam proses yang betul, panduan yang betul. Okey, ni 4 boleh melakukan, boleh melaksanakan untuk 1 minggu berdasarkan fit serta kemampuan masing-masing. 5, merancang dan yang keenam menilai. Jadi untuk topik ini dulu sebelum PDPR yang pertama saya ada bagi tugasan untuk pelajar saya tingkatan 5 yang mana sebab PDPR lama jadi saya tugasannya contohnya rancang satu latihan untuk program ataupun rancang satu program latihan untuk 2 minggu. Jadi mereka ini ditugaskan merancang aktiviti berdasarkan prinsip fit yang sesuai dilakukan di rumah masing-masing. Ada rumah yang di kampung, ada kemudahan pokok, ada kemudahan peralatan-peralatan, ada kemudahan ruang. Ada rumahnya di taman, jadi ruang tidak ada, kemudahan peralatan. Jadi mengikut kesesuaian tempat itu. Jadi mereka merancang, ubah suai mengikut kesesuaian kediaman masing-masing. Jadi di situ apabila kita sudah memberi tugasan itu, kita melahirkan pelajar yang boleh berfikir mengikut kesesuaian, mengadaptasi apa yang boleh mereka buat. Jadi di situ kita akan lihat. Ada pelajar yang, cikgu saya tak dapat buat ini, saya tak dapat buat ini, tak ada ini, tak ada ini. Cikgu saya rasa saya nak buat macam ni. Jadi dia ada benda lain dia nak cuba. Sebab perkara yang tu dia tidak dapat, maka kita akan lihat di situ. Bagaimana tahap pemikiran, tahap mereka menyelesaikan tugasan itu. Itu TP 4, 5, 6. Jadi ini untuk kemahiran kecergasan. Jadi ini untuk pendidikan kesihatan, yang mana pendidikan kesihatan ada PIRS, pemakanan dan pertolongan cemas. Yang ini banyak kepada teori. Okey. Jadi ini contoh 1.0 saya ambil. Kesihatan reproduktif dan sebagainya. 1, menyenaraikan. Saya ada highlight dia punya perkataan tafsiran dia. Senarai, menerang, menjelas, memilih, membahas, menyebar luas. Ini TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cadangan aktiviti. Peta minda. Ini secara maksudnya aktiviti saya ni tidak banyak menggunakan aplikasi. Guru boleh ubah suai mengikut kesesuaian. Sebab ini yang saya dapat buat di sinilah. Macam tadi saya dapat banyak aplikasi-aplikasi yang menarik di atas talian, kita boleh juga ubah suai. Tetapi kita kena lihat kepada tafsiran, senarai. Jadi tugasan kita itu kita perlu jelaskan apa yang kita nak capai. Okey, hari ini nak menjelaskan contohnya, nak memilih kemahiran. Jadi contoh tugasan, hasilkan satu poster ringkas berhubung. Poster ataupun lukisan. Penilaian, poster yang menarik, kreatif serta maklumat dapat disampaikan dengan jelas. So kita lihat poster, di manakah tafsiran yang sesuai? TP 6.
Kita lihat bagaimana mereka membuat poster dan maklumat itu dapat disampaikan dengan jelas. Bermaksud TP6 menyebar luas maklumat. Jadi contoh, cikgu macam mana nak buat poster? Saya tak pandai melukis. Jadi kita ambil dulu contoh poster-poster amalan gaya hidup sihat di Google dan sebagainya. Kamu lihat poster ini, apa yang kamu nampak di sini? Apa yang kamu faham? Oh, ini. Jadi dia dah faham sesuatu. Jadi itu kaedahnya. Yang contohnya lah. Contoh tugas saya yang kedua. Perbahasan ataupun ucapan, pembentangan, pidato dan sebagainya. Kita melatih mereka berkomunikasi dan rakan dalam bentuk video pendek. Jadi perbahasan di sini kita lihat membahas TP5. Jadi ini contoh-contoh tugasan untuk aktiviti peers, kesihatan diri dan reproduktif. Yang mana tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sama. Dia punya peers, cuma dia punya perincian setiap topik ini berbeza. Okay. Jadi ini contoh-contoh yang saya buat. Yang mana baru-baru ini saya ada buat folio. Ada pelajar yang buat folio dan hantar. Ada pelajar yang buat folio, dia hantar dalam bentuk video. Dia gambar-gambar, lepas tu dia bentuk, dia combine, lepas tu dia cakap pula. Jadi di situ kita lihat bagaimana mereka mengolah hasil tugasan dan persembahkan. Jadi itu ada perbezaan. Ada pelajar yang hantar saja. Ada pelajar yang hantar dan buat video pendek dan terangkan lagi. Jadi itu yang membezakan tahap seseorang. Jadi ini untuk kesihatan peers. Jadi untuk pemakanan, TP 1, 2, 3, 4, 5, 6 menyatakan, menjelaskan, mengaplikasi, menjelas, memberi pendapat, menghasilkan persembahan. Contoh pemakanan, simulasi makanan, video pendek dan sebagainya. Jadi apa aktiviti yang sesuai untuk PDPR, kita rancang. Okay, hari ini, minggu ini kita nak buat. Okay, sekejap ada yang soalan. Sekejap saya keluarkan balik . Oh, okey. Ada pelajar boleh rancang TP5 tapi TP4 dia tak mahu buat aktiviti. Okey, dia tak mahu buat. Okey, jadi maksud tak mahu buat tu dia tidak mampu ataupun dia tidak minat ataupun bagaimana tu. Jadi yang pertama, ada pelajar yang tidak minat. Sebab dia bukan pelajar yang aktif sukan. Jadi kaedahnya kita kena tunjuk kita punya bagaimana. Kita buat dulu, okey tidak minat. So tidak minat ini kita jadikan diri kita sebagai contoh. Kita ambil kemahiran yang minimum. Sebab dalam kecergasan ada beberapa part ataupun ada kemahiran yang agak sukar, ada agak yang mudah dibuat. Jadi kita pilih aktiviti yang mudah dibuat dan kita boleh lakukan dengan baik dan kita persembahkan. Contoh yang tingkatan 5 ni ada yang sit up cycle. Kita nak buat pun susah, sit up cycle, alternate. Jadi kita tunjuk so untuk yang tidak minat ini, macam saya kaedah saya guna TikTok. Yang mana dalam TikTok saya nanti selepas ini saya akan tunjuk TikTok video saya berTikTok buat aktiviti kekuatan otot. Itu bagi saya lah yang kemudian yang lain secara TikTok video saya lakukan. Jadi itu kaedah yang saya buat untuk menarik minat. Benar ada pelajar yang tidak minat lakukan ataupun dia memang bukan atlet. Jadi bagaimana kita nak tarik minat dia, nak memupuk minat dia, kita lihat sejauh mana mereka punya tidak minat tu. Sebab apa tidak minat? Memang dia tidak suka bersukan ke ataupun memang ada kekangan-kekangan lain. Jadi bergantung kepada kita nak tarik minat pelajar itu. So ataupun dia tidak minat buat, dan kita ubah sesuai, kita tunjukkan, okey kita buat game hari ni. Yang mana tadi kita ada belajar game, so kita buat dulu game. So kita tengok minat tak dia dengan game tu. Oh dia minat game macam ni, jadi kita ubah sesuai. Supaya kita tengok sejauh mana mereka punya minat itu. Masih lagi tidak minat ataupun memang mereka ada masalah lain.
Jadi masalah-masalah ataupun kekangan kesukaran untuk menarik minat pelajar itu memang ada dalam PJPK. So kita ubah suai mengikut aktiviti yang mereka suka. Contohnya pelajar zaman sekarang dia suka main game. Jadi saya buat game, buat permainan secara online contohnya. Okay. Buat challenge ke yang kita belajar tadi ataupun aktiviti-aktiviti lain. So itu yang saya boleh bantulah untuk soalan ini. Okay, tidak minat sudah tunjuk contoh video. Jadi apabila ada pelajar boleh rancang TP5 tapi TP4 dia tak mau buat. Jadi kita ada rekod. So bila kita tengok rekod, apakah tindakan susulan kita? So plan A kita buat. Oh tidak jadi. Kita tengok apa masalah ataupun apakah dia punya kesukaran plan A tak jadi. Kita ubah pula plan B. Jadi untuk PJPK ni minimum tahap penguasaan 3 tu sudah memadai. Tetapi sekiranya kita dapat upgrade TP4, 5 dan 6 itu menjadi bonus kepada kita dan pelajar tersebut. Sebab itu dalam PJPK dia ada program intervensi. Yang mana pada penggal 1 contohnya pelajar ini dapat TP3 saja. Kecergasan. So apakah intervensi ataupun apakah program yang kita nak ataupun kita perlu buat untuk meningkatkan penguasaan murid supaya mendapat TP4, 5 dan 6. Sekiranya berjaya TP itu, sekiranya berjaya program itu dan pelajar itu dapat buat 4, 5 dan 6, maka program kita berjaya. Sekiranya tidak berjaya ataupun kurang berkesan, maka kita lihat di manakah kemampuan ataupun kaedah lain yang sesuai untuk pelajar ini. Kita ubah sesuai mengikut keadaan. Jadi saya sambung sikit lagi sebab ni nak habis sudah. Jadi untuk pemakanan apa sekejap. So pemakanan Jadi pemakanan ini contoh tadi video simulasi. Jadi mana tahu kita ada okey hari ini kita akan buat rancangan memasak contohnya makanan. Hari ini kita akan memasak nasi ataupun memasak air ke. Jadi kita tarik minat pelajar, tarik penguasaan pelajar. Ada pelajar yang tahu masak, ada pelajar yang tidak minat. Jadi kita buat satu rancang program. Okey, ini pemakanan. Dan yang terakhir, pertolongan cemas. Ini untuk tingkatan 5 juga. Yang mana tingkatan 5 ni rumusan kepada tingkatan 1, 2, 3, 4. Okey, situasi yang melibatkan situasi pertolongan cemas. Menyata, menjelas, mengaplikasi, memilih, menilai, menyebar luas, menghasil karya. Jadi secara tidak langsung untuk pendidikan kesihatan, PIAS, pemakanan dan pertolongan cemas dia banyak kepada kaedah teori. Jadi bagaimana kita nak menafsir, nak menilai tahap penguasaan murid itu melalui bagaimana kita memberi tugasan dan bagaimana pelajar itu menyembahkan ataupun mempersembahkan hasil tugasan mereka melalui lukisan, melalui video yang diedit, melalui pembentangan pidato, lakonan dan sebagainya, persembahan kreatif. Dan mereka dapat kaitkan topik ini dalam kehidupannya. Jadi kita akan lihat selepas ini bagaimana contoh pelajar saya yang dapat basic. Jadi ini adalah template PBD yang guru-guru ada dan setiap tahun kita isi untuk semua subjek KSSM. Yang mana di sini dia ada 4, 2, 3, 4, 5. Panduan yang mana ini saya tidak detailkan, saya hanya tunjuk template pelaporan. Ini template. Boleh lihat di sini, ini pelajar saya tingkatan 5. Yang mana 3 saja. 4, 3 je. Tak ada 5 dan 6 je. Sebab ini sebelum, ini penggal 1 punya. Okey. Sebab masa itu belum lagi kita dibenarkan untuk buat aktiviti di luar. Jadi minimum 3 je yang dapat pelajar saya. Di sini pun ada laporan. Kita tengok apa 3. Boleh mengaplikasi saja. Dia boleh aplikasi dia. Kadang menganalisis pengaruh. 3 dan 4 saja. Di sini dia ada tafsiran. Kemudian
Di sini ada data. Setiap tahap penguasaan dia ada di sini. Yang kita telah bincang tadi dalam DSKP, data penyertaan. Jadi di sini semua ada di tapak. Dan yang terakhir graf pelaporan. Jadi